kita buka majlis pada malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bara Islam ghariban wa sa'ura ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam itu bermula dengan keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Alhamdulillah. Ya mati Al-Fatihah Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian jatang puasa, asid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu. Sebenarnya program sepatutnya penceramah orang lain, jadi orang penceramah tu tak dapat sebabkan oleh perkara-perkara yang tak dapat dielakkan. Jadi saya diminta untuk menggantikanlah malam ni. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Kita punya mic ni macam berdengung-dengung sikit. Siapa yang jaga mic ni? Tak tahu. Baik, insya-Allah. Jadi kita sekarang ni berada di bulan Rajab. Jadi sebenarnya kita berada di bulan Rajab ni, kita lihatlah kembali peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita ingat semula peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, sekurang-kurangnya dia akan dapat mengembalikan ingatan kita tentang kehebatan dan juga kelebihannya ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Taala menyatakan dalam Quran, dalam surah Isra ayat 1, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa terdapat di Palestin. Allazi barakna ma haulahu, yang mana kami berkati perkara-perkara yang di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami mempersaksikan tanda-tanda kekuasaan kami.
Tak apa, tak apa. Yang ni tenang. Tu kami mempersaksikan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu was-samiul basir. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat bahagia. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sangat pentinglah kepada kita umat Islam. Kenapa dia sangat penting? Kerana antara sebabnya ialah dia nak test dari segi macam mana akidah kita. Akidah kita, kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu macam mana? Sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di mana ada kalangan umat Islam sendiri yang keluar dari Islam, murtad. Jadi tak mustahil juga pada zaman sekarang ini ada di kalangan manusia ni yang tidak beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, apakah makna Isra', tuan-tuan? Isra' maksudnya berjalan malam. Mi'raj naik ke langit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi perkataan subhanallazi ini dia mengandungi tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Kemudian yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Nabi yang berjalan, Nabi dibawa berjalan. Kerana kalau saya Nabi berjalan, sudah tentu mustahil lah benda itu berlaku. Kerana kekuatan jasmani yang ada kepada manusia adalah berbeza dengan kekuatan yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya yang dibawa jalan itu Nabi, bukan Nabi berjalan. Kalau Nabi berjalan mustahil lah, tak mampulah. Sedangkan perjalanannya daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin itu paling tidak pun sebulan lah pun sampai ke sana lah. Itu pun kalau seandainya unta dan kuda dia berjalan dengan cepat dan sebagainya. Jadi sebabkan oleh perjalanan jauh, jadi kemungkinan besar tak mampu untuk manusia untuk berjalan dalam masa satu malam. Tapi peristiwa Isra' malam ini, tuan, berjalan bukan satu malam, separuh malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Kemudian perkataan bi 'abdihi, hambanya, juga menunjukkan kepada kita bahawa jadi Nabi dibawa berjalan itu bukan hanya dengan roh ataupun dalam mimpi sahaja, tetapi dengan bijasadihi, dengan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana terjadi perselisihan para ulama tentang bagaimana Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah. Adakah dalam mimpi, ataupun di dalam jaga, ataupun biruh wal jasad, dengan ruh ataupun jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga berpandangan dengan pandangan wahdatul wujuh. Wahdatul wujuh. Pandangan wahdatul wujuh ini ialah pandangan yang dipelopori oleh golongan Syiah. Apakah maksud pandangan wahdatul wujuh? Pandangan wahdatul wujuh ini adalah pandangan serba Tuhan. Pandangan serba Tuhan. Nampak aja pokok Tuhan, nampak aja bangunan Tuhan, nampak aja kereta Tuhan. Jadi apa sahaja yang dipandang itu Tuhan. Itu pandangan wahdatul wujuh lah. Tapi apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW tadi, birruhi wa jasad. Dan juga nak nyata pada kita terjadinya fitnah. Satu lagi, fitnah ataupun ujian. Kalau seandainya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, tuan-tuan, hanya dalam mimpi, dia tak akan terjadi fitnah. Sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran dalam surah Isra' ayat 60, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Tiada yang kami jadikan penglihatan yang engkau melihat akan ia itu, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas, kecuali jadi fitnah kepada manusia. Tiada penglihatan yang kau melihat padanya pada malam itu
kan, yang telah engkau melihat akannya, illa fitnatan linnas, kecuali jadi fitnah pada manusia. Kalau seandainya Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh ataupun dengan dalam mimpi je lah, mimpi je, sudah tentu tak jadi fitnah. Contohlah tuan-tuan bermimpi, tuan-tuan bermimpi malam tadi, tuan-tuan bermimpi apa? Tuan bermimpi pergi mancing lah. Tuan-tuan bermimpi pergi mancing, dapat ikan tongsan, dapat ikan tongsan kan, macam tu. Lepas tu kita hilang mimpi tu habis. Kita pun cerita kat rumah kita, yang tadi abang mimpi lah, abang pergi mancing dapat ikan tongsan. Adakah terjadi fitnah? Terjadi fitnah tak? Tak terjadi fitnah. Mengepek lah bang, terhiur tu tidak, terhiur tu tidak kan. Jadi tak terjadi fitnah. Kecuali kalau seandainya kita bermimpi, dalam mimpi itu menyuruh kita contohnya menyembelih seseorang. Dalam mimpi itu minta kita menyembelih seseorang. Lepas tu kita pun terjaga dalam mimpi, kita pun lepas tu laksanakan benda tu. Terjadi fitnah tak? Baru terjadi fitnah. Baru terjadi fitnah. Ni tak terjadi fitnah apa-apa. Jadi maknanya pandangan yang kuat kepada ulama menyatakan bahawa Isra' Mi'raj itu dengan ruh dan juga jasad baginda Rasulullah SAW, jadi baru terjadi fitnah. Kenapa? Kerana pada masa tersebut, peristiwa tersebut ni mereka anggap peristiwa yang mustahil berlaku. Peristiwa yang mustahil berlaku. Boleh bergerak dalam satu malam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, pagi tu besok dah balik semula, kan, turun ke Masjidil Muqaddas dan balik semula ke Mekah. Jadi benda tu jadi fitnah lah. Tu sebabnya dalam peristiwa tersebut kan, Abu Jahal mengambil kesempatan. Dia ambil kesempatan. Bila Rasulullah SAW pun balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj tadi, maka Abu Jahal tanya, "Ya Muhammad, ada tak berita-berita menarik?" Maka Rasulullah kata, "Ada berita menarik." "Apa berita menariknya?" "Malam tadi aku dibawa berjalan." "Jalan ke mana?" "Aku di Isra' dan Mi'rajkan. Aku dibawa naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil ijazah kepada sembahyang dan sebagainya. Kemudian dalam peristiwa Isra' Mi'raj tadi, Nabi ditunjukkan dengan berbagai-bagai tamsilan, gambaran syurga, neraka dan sebagainya." Jadi kemudian Abu Jahal kata, "Okey, kalau macam tu tak apa. Kau stop dulu, jangan nabikan dulu. Dan pergi panggilkan kawan kau." Maka dipanggillah semua sahabat-sahabat Nabi SAW, terutama yang sekali yang baru beriman kepada Allah. Maka sekarang ya Muhammad kau cerita sampai habis. Bila Nabi cerita sampai habis apa Isra' Mi'raj tadi, maka ramai di kalangan tadi, mereka tadi murtad, keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila tanya dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bagaimana pandangan kamu dengan Muhammad ini?" Dia menceritakan bahawa dia Isra' dan Mi'raj kan. "Apa pandangan kamu?" Abu Bakar kata, "Aku percaya setiap apa yang diceritakan, malahan perkara yang lebih daripada itu lagi pun aku percaya." Faham tak? Jadi kat situ tuan-tuan nampak pada kita bahawa Allah Ta'ala menguji tahap keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sejauh mana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu tuan-tuan, pada zaman tersebut, jadi orang tak percaya manusia boleh terbang ke udara. Tapi zaman sekarang ini kita lihat, tengoklah kapal terbang dibuat daripada besi, kan, setiap hari berulang-alik, dah trafik kadang macam jam kat udara tu. Nak landing pun kadang-kadang tengok, kalau dah ada kebenaran daripada airport, lapangan terbang boleh mendarat. Selagi tak ada kebenaran, tak boleh mendarat. Takut nanti orang kata yang terbang nak naik akan bertemu dengan terbang nak turun. Betul tak? Bagi sesiapa pernah tengok lah
Kan kalau terbang nak naik tu kan dia biasa terpaksa queue dulu. Tunggu dulu tuan-tuan. Tak boleh tiba-tiba tu naik. Kangkap berlantung dengan terbang turun tu. Jadi mereka biasanya pilot dia akan tunggu dulu kebenaran daripada dia punya center dia. Kalau pusat center menyatakan dia boleh bertolak, boleh terbang, barulah boleh terbang. Selagi tidak mendapat kebenaran tak boleh. Nanti akan bertemu dengan kapal terbang yang turun. Ini nak menunjuk kepada kita tentang sesaknya lalu lintas tadi. Yang mana dulu manusia tak percaya besi boleh terbang. Sama sekarang tidak mustahil lagi. Malahan bukan itu sahaja. Ada kalangan manusia ni yang kata bukan sahaja menggunakan alat naik dalam kapal terbang. Malah sama sekarang ni ada alat canggih sekali. Hanya pakai kaki kanan aja. Alat tu dah boleh terbang. Pakai alat kat belakang aja. Kan? Yang ada dia punya pressure lah, tekanan dia, maka orang tu dah boleh terbang ke udara. Nampak tak? Kadang-kadang pakai sayap sikit je kiri kanan dah boleh terbang ke udara dah. Zaman sekarang ni tu tak boleh tengok dalam FB lah. Di mana Malaysia boleh telah mencapai kepada teknologi yang hebat dalam udara. Jadi mana boleh terbang ke mana-mana bebas. Tu yang pakai payung terjun lagi dan sebagainya. Dulu manusia tak percaya benda tu berlaku, boleh berlaku, tak mustahil. Cuma zaman sekarang ini manusia hanya boleh terbang hanya sekadar di dalam kawasan bumi je lah. Kawasan bumi je. Kalau keluar daripada kawasan bumi, dia dah terpaksa pakai alat lain lah. Kena ada oksigen dan sebagainya. Tak boleh tak ada oksigen. Tapi Nabi tuan-tuan Isra' dan Mi'raj naik borak, namanya apa tuan-tuan? Burak. Bukan berburak, borak. Berburak lain. Naik borak, kan? Kemudian dia punya terbang tu secepat kilat. Sepantas kilat bergerak. Dan tidak ada alat pernafasan pun. Dan boleh terbang sampailah naik ke udara, naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Faham? Jadi menunjuk kepada kita kehebatan yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia zaman sekarang ni walaupun manusia hebat dan canggih, masih lagi tidak boleh mencapai sebagaimana yang dicapai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan baginda Rasulullah ini. Nabi dan Nabi Muhammad saja yang dibawa Isra' Mi'raj, Nabi lain kita tak pernah dengar. Ada tuan-tuan pernah dengar tak Nabi lain Isra' dan Mi'raj kan? Tak ada kan? Yang kita dengar Nabi Muhammad SAW saja di Isra' dan Mi'raj. Ada Nabi yang boleh berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi Musa AS. Wa kalamullah Musa taklima. Allah Ta'ala berkalam dengan Musa dengan kalam yang sempurna. Ada Nabi-Nabi yang boleh menghidupkan orang yang telah mati. Contohnya Nabi Isa AS boleh menghidupkan orang yang telah mati. Betul tak? Kerana setiap Nabi itu mempunyai mukjizat mereka yang tersendiri. Nabi Musa, tongkat dia dicampakkan ke tanah, boleh menjadi ular. Tongkatnya dipukulkan ke laut, laut terbelah. Tongkat dipukulkan ke laut, laut terbelah. Nabi Muhammad pula boleh membelah bulan. Boleh membelah bulan. Kan? Dia belah bulan, belah dua. Kan? Ketika Nabi Muhammad SAW membelah bulan, kan? Orang-orang kafir musyrikin Mekah ini, mereka kata ini merupakan adalah sihir. Ya Muhammad, kami tak percaya pun apa yang kau buat ni. Ini semua sihir. Kau telah mengelabui akan pandangan mata kami. Kami tak percaya semua itu berlaku. Maka Rasulullah kata kalau kamu tak percaya tak apa. Kamu boleh tanya dengan orang-orang yang lain yang berada jauh daripada sini. Cuba tanya dengan orang yang contohnya berada di India. Cuba tanya dengan orang terdapat di Palestin, negara-negara lain. Ada tak peristiwa dia berlaku? Maka mereka pun menyiasat, tanya khabar dan sebagainya. Rupa-rupanya orang lain pun di negeri yang lain pun melihat peristiwa tersebut. Bulan terbelah. Nampak tak? Jadi mana benda tu bukan mustahil.
Kalau seandainya benda tu dikira sebagai sihir, Nabi hanya main sihir saja membelah bulan, so maknanya yang berlaku tu kat situ je. Orang kat situ je yang nampak bulan terbelah. Orang negara lain tak nampak. Betul tak? Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, orang negara lain pun nampak peristiwa tersebut. Masya Allah tuan. Begitu juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita baginda Rasulullah SAW balik ke Mekah. Kemudian dalam peristiwa balik tadi, Nabi berjumpa dengan beberapa kabilah. Nabi berjumpa dengan beberapa kabilah dalam perjalanan pulang daripada Isra dan Mi'raj tadi. Daripada Masjid Al-Aqsa balik ke Mekah. Dalam peristiwa itu Nabi berjumpa dengan beberapa kabilah tersebut. Sampai di Mekah, kan? Maka Nabi pun Abu Jahal tanya, "Ya Muhammad, siapa yang kau jumpa dalam perjalanan balik ni? Ada tak kau jumpa siapa?" "Ada," dia kata. "Siapa dia?" "Kabilah ni, kabilah tu, kabilah ni saya dah jumpa dah." Dan saya sempat menegup beberapa air. Yang kantung yang ada kantung air kat unta tu kan. Yang digantungkan kat unta tu, sempat minum dan saya pun terus berlalu pergilah macam tu. Jadi bila kabilah tu sampai tuan, kabilah sampai. Jadi orang pemimpin musyrikin Mekah ni tanyalah, "Betul tak Muhammad ada lalu ke tempat engkau semasa kamu balik?" "Ada," dia tu. "Ada. Saya dengar suara dia." Kemudian Nabi juga tuan-tuan diminta supaya menggambarkan suasana keadaan terdapat di Masjid Al-Aqsa tu, macam mana suasana dia. Macam mana bentuk Masjid Al-Aqsa, macam mana tiang dia, macam mana mihrab dia dan sebagainya. Masa tu tuan-tuan, Nabi SAW agak buntulah. Macam mana nak ceritakan ni? Maka tiba-tiba datanglah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril. "Wahai Jibril, kebantulah Muhammad di dalam menggambarkan suasana terdapat di Masjid Al-Aqsa." Kemudian digambarkan keadaan tadi, kemudian Nabi pun menceritakan keadaan terdapat di Masjid Al-Aqsa itu. Nampak tak? Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, ataupun khususiah yang diberi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita kembali pada itu tuan-tuan yang tadi. Jadi jelas menunjukkan pada kita bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj ni dia peristiwa yang benar-benar berlaku. Kalau tak benar berlaku, dia tak bukan ujian. Dia bukan jadi fitnah, tak fitnah apa-apa, orang tak kisah pun. Nantaklah kau Muhammad, kau nak cerita apa, kau nak terbang ke mana, terpulangkan kau. Kami tak kisah pun. Tapi kenapa mereka ini ambil action? Ambil action apa yang cerita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil perhatian apa yang cerita tadi. Jadi maknanya benda tu betul berlaku. Bukan main-main berlaku. Kalau main-main tak ada. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut tadi, "Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas." Tiada kami jadikan penglihatan yang kamu melihat akannya pada malam tersebut kecuali menjadi fitnah kepada manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang berbahagia. Kemudian satu lagi nak sebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kan, Nabi mengalami 3 tahap ataupun suasana ketika di Isra dan Mi'raj. Tahap suasana ialah tahap di bumi. Tahap kedua, tahap naik ke langit. Tahap ketiga, daripada langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima ijazah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ketika dalam bumi tadi dengan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam itu namanya suasana dalam keadaan tahap ketahanan badan manusia. Tahap ketahanan badan manusia. Macam tu. Tahap ketahanan jasadiah basyariah insaniyah. Tahap ketahanan manusia. Kemudian bila naik ke langit, dia bukan lagi tahap ketahanan manusia, tapi tahap ketahanan malaikiyah, malaikat pula. Tahap ketahanan malaikat. Kenapa? Kerana dia bukan saja melepasi daripada atmosfera tu kan. Atmosfera bumi itu malah ada lepas lagi ke atas sampai ke langit yang ke-7.
Jadi ketahanan badan semua sudah tentu tak kuat. Betul tak? Malahan kalau tuan-tuan tengok macam mana juruterbang pilot dia bawa kapal terbang dengan kelajuan yang begitu cepat dan pantas. Macam mana ketahanan badan dia? Kalau tak tahan badan memang pening lah. Pening, boleh tersilap, boleh gol. Apalagi macam kapal terbang jet pejuang tu dengan dia berpusing-pusing lah macam-macam, naik ke sana naik ke sini berpusing-pusing. Kalau tidak ada ketahanan badan, kemungkinan boleh jam lah badan, tuan-tuan. Faham je kan? Itu pakai jet pejuang tu. Kan? Ini Nabi tak ada pakai apa-apa, tak ada suit apa-apa. Suit tak ada pakai suit. Hanya sekadar orang kata pakaian yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tak pernah dengar pun, oh ya Muhammad kau nak naik ke langit kan, kau pakai suit dulu. Muhammad pakai suit dulu, pakai baju tebal. Ada tak kita pernah dengar Nabi Muhammad suruh pakai baju tebal? Ada tak? Tak pernah. Hanya pakaian biasa je yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. So macam mana ketahanan badan baginda Rasulullah? Wallahu alam, kita tak tahu. Kemudian naik ke langit. Tak ada juga pakai suit, pakai tu apa yang ada pada Nabi je. Cuba kita tengok macam mana orang naik ke ISS kan. ISS tu apa benda? Pusat center kan. Yang orang kata apa tu? Pemancar lah. Kan? Yang orang kata yang sentiasa buat pusingan dalam orbit tu. Orbit bumi tu. Okey, ISS itu. Jadi macam mana keadaan tersebut? Dengan kalau nak kalau nak masuk dalam dia punya pusat tu barulah boleh buka dia punya pakaian tadi. Kalau tak boleh buka. Ini baginda Rasulullah mengalami keadaan tadi. Jadi sudah tentu tuan-tuan, ketahanan badan baginda Rasulullah adalah berbeza dengan ketahanan badan manusia biasa. Macam tu. Jadi naik sampai ke langit ketujuh. Kemudian berjumpalah dengan para nabi dan para rasul yang lain. Contohnya Nabi Adam AS, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, Nabi Ibrahim. Sampai naik ke langit, lepas naik ke langit sampai ke tujuh, maka Jibril kata, ya Muhammad, aku sampai sini je. Aku sampai sini je, tak boleh lagi lebih pada ini. Semana malaikat pun sampai situ je. Ketahanan malaikat pun sampai situ je. Tapi ketahanan badan Nabi lain. Mungkin Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi naik ke langit lagi, melebihi langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima ijazah kepaduan solat 5 waktu sehari semalam. Pada awalnya bukan sehari semalam tuan-tuan, sebanyak 50 kali tuan-tuan. Masya Allah, berat 50 kali ini. Saya rasa tuan-tuan pun kalau 50 kali pun paling tidak pun mungkin tercabut lutut lah. Tercabut lutut. Ramadan pun tengoklah macam mana. Ni dah okey Ramadan ni, nak tarawih ni. Tengoklah. Kalau boleh nak cari imam yang paling ringkas. Paling copek habis Ustaz. Siapa imam paling copek habis? Tapi suara sedap. Tapi copek habis. Kalau boleh nak, kalau kita di sini memanglah kita 10 je kan. Lepas 10 tambah lagi 3 lah witir. Kan? Separuh negeri tuan-tuan masih lagi 20. Selangor contoh kan, masih lagi 20 rakaat. Faham tak? Agak tuan-tuan kalau disuruh ke tempat kita ni 20 rakaat, tuan-tuan boleh buat tak? Kakak boleh buat tak? Digalakkan kita buat 20. Imam kena buat 20. Jangan buat 8 ataupun 10 je. Macam mana tuan-tuan boleh buat tak? Boleh kan? Boleh, saya rasa boleh. Tapi masalah tuan-tuan 50. Bayangkanlah kau tak tercabut lutut kan. 50 sehari semalam tuan-tuan keparduan. Kemudian baginda Nabi sallam pun turun. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa tanya, ya Muhammad, apa kau terima daripada Tuhan ni? Rasulullah kata, saya menerima keparduan sembahyang untuk umat aku. Berapa banyak? 50 kali sehari semalam. Bayangkanlah. Ya Muhammad, berat tu, Masya Allah. Umat aku yang godang-godang,
Bosa-bosa pun tak larik nak buat. Umat kau lah konit-konit ni macam mana nak buat tu? Pergi jumpa semula Allah Ta'ala minta kurang. Maka Nabi pun naiklah jumpa minta kurang. Turun kurang 5, tinggal 45. Tahanlah ke Nabi Musa. Ya Musa. Musa kata, ya Muhammad, berapa dapat kurang? 5 je dapat kurang. Tinggal berapa? 45. Umat aku tak mampu nak buat tu. Kau pergi naik balik jumpa Allah Ta'ala. Nampak? Naik balik jumpa, kan? Macam jumpa agung lah istilah kita kan. Macam jumpa agung, kan? Nak melantik kabinet. Kan? Untuk kabinet dah, alhamdulillah kabinet dah dilantik dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payah pening-pening apa-apa. Kan? Nasiblah tuan-tuan kalau nama tak dicalonkan. Alhamdulillah lah kita tak di amanah kamu neborek kan. Jadi begitu juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Naik turun, akhirnya tinggal berapa tuan-tuan? 5 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa kata, ya Muhammad, 5 kali pun masih berat lagi. Apa jawapan Rasulullah SAW? Ya Musa, wahai Musa, aku sebenarnya malu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah tu. Nasib lah ni. Siapa dia kalau umat aku ni yang mampu buat dan mampu tak buat. Siapa yang tak mampu buat, nasiblah. Tapi Nabi sentiasa mendoakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika Nabi nak wafat, apa yang Nabi Rasulullah sebut tuan-tuan ketika baginda nak wafat? Adakah Nabi berkata, wahai hartaku, wahai isteri-isteriku, wahai tanahku, wahai untaku, wahai pedangku? Adakah Nabi sebut gitu ketika Rasulullah nak wafat? Nabi kata, ummati, umatku. Ini menunjukkan pada kita bahawa sayangnya baginda Rasulullah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, kita kena ada perasaan cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah senantiasa. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Tak? Ini menunjukkan pada kita bahawa kecintaan kita kepada Nabi itu mesti melebihi kecintaan kepada semua makhluk. Hatta kepada anak isteri sekalipun, hatta kepada ayah ibu sekalipun. Siapa yang tak kasih dan sayang pada ayah ibu dia, semua kasih dan sayang. Kalau kita ni sebagai mengaku kita orang beriman pada Allah dan Rasul, tak? Kita akan sentiasa, kan, kalau boleh nak balas jasa mak ayah kita. Dan kita tak nak derhaka dengan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita dah meninggal, kita sentiasa doakan kita. Nak doakan dia. Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma filaha warhamha wa'afi wa'fanha. Allahumma ja'al qabraha radiyat min jannah. Allahumma ja'al qabrahu radiyat min riyadil jannah. Kan, wala taj'al qabrahu khufratan min khuffarin niran. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kuburnya, kan, salah satu daripada kebun-kebun syurga. Jangan jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Betul tak? Itu kita doakan mak ayah kita. Walaupun dia dah meninggal dah. Mungkin dah 10 tahun, 20 tahun lepas dia dah meninggal lama dah. Tapi doa anak yang soleh tidak terputus. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati Adam, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Anak yang soleh, waladun soleh yad'u lahu. Yang kedua, sedekahul jariyah, sedekah jariyah. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat diajar pada orang lain. Betul tak? Kita kembali semula pada Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga, kan, Nabi dibawa dalam perjalanan tadi ditunjukkan dengan berbagai-bagai gambaran-gambaran, tamsilan-tamsilan.
Antara benda yang dijumpa oleh dalam peristiwa Isra Mi'raj ialah Nabi berjumpa dengan satu kaum yang mana kaum ini dia menghentak kepalanya dengan batu besar. Dia mentak kepalanya dengan batu besar. Dia ambil batu besar tu hentak atas kepala dia. Lepas tu kepala dia pecah. Kemudian batu terjatuh bergolek, kan? Kemudian dengan izin Allah kepala dia tahu semula. Masya-Allah. Kemudian dia ambil batu tu, ambil semula, hentak balik kat kepala dia. Masya-Allah tuan-tuan. Kan? Allah Taala, Nabi nak gambarkan pada umat dia macam mana. Nabi nak tengok kita ni percaya ke tak percaya? Beriman ke tak beriman? Sebab orang dia tak beriman. Dia tak percayalah benda-benda macam ni. Ini semua karut marut dan sebagainya, tak boleh percaya. Kenapa? Kerana mereka meletakkan akal lebih tinggi daripada Quran dan hadis. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita meletakkan Quran dan hadis, kan, ijma' ulama dan sebagainya berada di atas. Akal kita hanya untuk digunakan untuk membantu memahami Quran dan hadis. Ada sebuah golongan tuan-tuan, seperti golongan Mu'tazilah, mereka meletakkan akal lebih atas, Quran hadis berada di bawah. Kemudian ada lagi golongan seperti golongan Qadariyah, Jabariyah, kemudian ada lagi golongan Syiah, Khawarij, Mujassimah, dan berbagai lagi golongan yang terdapat pada akhir zaman ini. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, dia kata umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. Daripada 73 golongan itu 72 masuk neraka. Hanya satu saja masuk syurga. Masya-Allah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berpegang dengan dia dan para sahabat aku berpegang. Apa yang aku beriktikad dengan dia dan para sahabat aku beriktikad. Maka mereka itu termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dekat situ tuan-tuan menunjukkan pada kita perpecahan yang berlaku pada umat Islam. Sebenarnya bukan Islam yang berpecah, agama lain pun berpecah. Itu sebabnya Rasulullah pun pernah sabda tuan-tuan, pada akhir zaman ini umat aku tu dikerumuni oleh umat-umat yang lain, sama seperti seolah-olah seperti seseorang itu ataupun beberapa orang menghadap satu talam yang terdapat makanan di dalam talam itu. Umat aku pada zaman pemakan seperti beberapa orang yang mengerumuni makanan yang terdapat dalam talam. Jadi nak tunjuk kepada kita, maknanya umat-umat lain tadi menyerang umat Islam. Macam tu, umat-umat lain menyerang dan mengambil perhatian pada Islam. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan Islam. Tak kisahlah sama ada mereka menjatuhkan Islam tu dengan cara peperangan ataupun bukan peperangan. Kalau dalam konteks Malaysia ni, peperangan tidak wujud. Dan tak mustahil boleh berlaku. Tetapi di Malaysia ni lebih kepada peperangan di segi fikrah. Ghazwatul fikri, kan? Serangan pemikiran. Dengan adab media massa, kan? Media sosial, macam-macam lagi lah. Semua pelbagai cara untuk sebenarnya untuk memesong akidah Islam dan menjauhkan manusia itu daripada Islam dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak berlaku lah. Faham kan tuan-tuan? Jadi umat Islam macam itulah suasana akhir zaman ini. Mereka dikerumuni seolah macam satu talam yang dikerumuni oleh orang yang nak makan dalam makanan yang terdapat dalam talam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah umatmu ya Rasulullah masa itu jumlahnya sedikit? Rasulullah jawab, tidak, umat aku masa itu ramai umatku masa itu. Tapi mereka ini dimakan macam buih atas air, tahu tak? Tahu tak buih? Macam buih di lautan. Tengok macam mana buih di lautan. Ada nilai tak tuan-tuan? Tak ada nilai apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala mencampakkan perasaan takut kepada musuh Islam.
Perasaan takut pada musuh Islam terhadap Islam dah tak ada dah. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan pula pada orang Islam ni perasaan hubbud dunia ataupun penyakit wahan. Jadi para sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dikatakan penyakit wahan? Wahan itu ialah hubbud dunia wa karahitul maut. Takut, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Tapi banyak juga orang berani mati. Tapi berani mati tak betul lah. Tengoklah tu, kalau anak muda kita tu, kalau dia dah dapat motor, tengoklah. Budak muda kalau dapat motor. Kadang bapak dia beli motor cantik, ya bagus, tak ada buat suai apa-apa. Bila dapat kereta, habis semua buat suai. Dia punya exhaust ubah suai, lampu dibuang, signal dibuang. Tak? Daripada tak laju menjadi laju. Kan? Semualah dia buat suai. Lepas tu bila dah malu tu dengan berlumba lah dia angkat sana, dia angkat sini. Tu yang kadang-kadang nampak tu, silap-silap bulan terjarap je tu. Habis. Mati. Nampak. Kalau tak mati okey lagi lah, tapi bila tak mati pun patah liuk lah. Mayah juga susah. Tak? Setiap hari nak kena tengok kat hospital. Patah liuk. Tapi kalau mati pun sayang juga kalau mati kan. Dah seorang pemuda Islam dah tak ada. Dah seorang lagi tak ada pemuda Islam. Habislah pemuda Islam, habis. Itu yang mati tengah jalan. Habis yang isap dadah lagi. Yang masuk penjara lagi. Kita tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bancian berapa jumlah orang Islam masuk penjara dengan yang bukan Islam? Berapa ramai? Tuan-tuan pergilah penjara kat Senyap je lah. Cuba tuan-tuan tanya agak dalam penjara ni berapa ramai Islam? Berapa jumlah ahli penghuni penjara ni? Islam berapa ke Islam berapa? Saya kata tuan-tuan pun tahu jawapan dia. Saya tak payah jawab pun tak apa. Sudah tentu jawapannya yang Islam lagi ramai daripada yang bukan Islam. Itu jawapannya. Tak percaya pergi tanya. Itulah hakikat yang berlaku pada akhir zaman tu. Baik, kita kembali pada peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj juga Nabi ditunjukkan pertama tadi dengan satu kumpulan manusia yang ambil batu, kan, dipecahkan kepala dia. Kita lewatkan sikit dah masuk Syak. Lewat ke 5 minit lagi. Boleh? 5 minit lagi Kemudian tuan, Nabi ditunjukkan dengan satu gambaran manusia yang lain, di mana ada sekumpulan manusia dihidangkan kepada mereka itu daging-daging yang telah masak. Dihidangkan kepada mereka itu daging-daging yang sedap yang telah masak. Yang dibakar dengan, yalah, tengoklah kalau macam mana daging bakar kan. Daging golek, tengoklah dia daging golek dengan apa tu, kan sedap dia, dengan bau dia yang semerbak. Betul tak? Jadi peristiwa itu ada satu kumpulan tadi dihidangkan dengan daging-daging yang begitu enak untuk dimakan. Kemudian mereka dihidangkan dengan satu daging lagi, tetapi daging ni daging yang busuk-busuk. Daging yang busuk, daging yang buruk, yang dah berbulat. Jadi diminta supaya mereka makan. Sayang tuan, mereka tak makan makanan yang berbaik tadi. Daging yang sodap-sodap di semua, daging bakar semua tak nak. Yang dipilih ialah daging yang buruk, yang dah berbulat. Itulah daging yang dipilih. Maka Rasulullah SAW pun takjublah peristiwa tadi. Maka Rasulullah pun tanyalah kepada Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan kumpulan ini, golongan ini? Itulah golongan kau, umat kau ya Rasulullah, yang mana ada perempuan-perempuan, pasangan-pasangan yang telah halal untuk dia, tetapi dia tak nak pasangan yang halal itu. Dia pergi cari perempuan lain, pasangan lain, kalau lelaki lain lah, yang bukan halal bagi dia, yang tidak ada ikatan perkahwinan bagi dia, dan dia pun berseronok berzina dengan orang itu. Itulah umpamanya, ibaratnya dengan kumpulan golongan tadi. Mereka ada pasangan yang halal untuk mereka, untuk melepaskan hawa nafsu mereka, keinginan mereka.
untuk berkahwin, bersetubuh, kan, dan sebagainya, untuk mendapatkan zuriat keturunan. Tapi mereka tak nak, kan. Dia keluar rumah cari perempuan lain, perempuan pelaju dan sebagainya. Kalau lelaki pun lelaki yang hidung belang dan sebagainya. Dia cari itu. Dengan mereka lah mereka memuaskan hafsu serakah mereka. Mana ada orang yang halal, dia tak nak, cari benda haram. Itulah ibarat yang berlaku pada umatmu ya Rasulullah. Rasulullah pun sedih, tuan-tuan. Ya Allah, inikah nanti umat aku akan dan benda itu benar-benar berlaku, tuan-tuan, bukan bohong. Banyak kes berlaku, tuan-tuan. Antara sebab daripada keruntuhan rumah tangga yang kita dengar, antaranya ialah seperti benda yang tadilah. Ada orang ketiga contohnya. Ada orang ketiga, ada orang keempat dan sebagainya. Ada isteri yang halal untuk dia tak nak. Ada suami yang halal untuk dia tak nak. Dia keluar rumah, suami ingat pergi kerja tak. Ataupun suami pergi outstation, tinggal dekat isteri di rumah. Ingatkan bila tinggalkan isteri di rumah, okeylah. Rupa-rupa rupa suami balik tengok intip, rupanya isteri tengah berzina dengan lelaki lain. Nampak? Benda itu berlaku kan? Berlaku kan? Berlaku. Benda itu berlaku. Nauzubillah min zalik. Jadi syaitan memang telah berjanjilah. Syaitan telah berjanji setelah dia dikeluarkan daripada syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wahai Tuhanku, wahai Allah, dia kata, kerana kau telah mengeluarkan aku daripada syurga, aku berjanji aku akan menipu, akan mempengaruhi, menggoda setiap daripada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dan untuk sama-sama dengan join dengan akulah masuk neraka besok. Macam tu. Maka Allah Ta'ala tak, aku beri tangguh kat kau, kau beri tangguh. Tapi Allah Ta'ala kata, kan, umat aku yang taat kepada aku, hamba aku yang soleh tidak akan terpedaya dengan apa yang kau cakap. Yang tak soleh akan terpedaya. Kerana manusia ni ada yang soleh, ada yang tak soleh. Ada yang taat pada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga Nabi ditunjukkan gambaran yang lain. Antara gambaran lain ialah seperti Nabi berjumpa dengan satu golongan manusia yang mana mereka itu memikul bebanan yang berat. Mereka memikul bebanan yang berat. Lepas tu mereka tak mampu berdiri dengan bebanan yang berat tadi. Kemudian diambil bebanan berat yang lain, dipikul kat badan dia balik. Bebanan yang ada pun dia tak mampu nak angkat. Lepas tu pergi pula tambah lagi bebanan lain. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW tanyalah kepada Jibril AS, ya Jibril, apakah maksud dengan kumpulan ini? Maka Jibril kata, inilah golongan umat kau yang Muhammad, yang telah pun diberikan amanah kepada mereka, tetapi dia tak mampu memikul amanah. Kemudian dia nakkan amanah yang lain, dia nakkan kedudukan yang lain, jawatan yang lain, pangkat yang lain. Pangkat yang ada pun, amanah yang ada pun dia tak mampu nak laksanakan. Maka dia nak lagi amanah lain. Itulah ibaratnya umat kamu ya Rasulullah SAW. Rasulullah pun sedih, kan, apa yang berlaku. Kemudian Nabi ditunjukkan dengan gambaran yang lain lagi. Ada seekor lembu yang gemuk, ada seekor lembu yang gemuk masuk ke dalam satu lubang yang kecil. Bila dah masuk dalam lubang yang kecil tadi, lembu tadi sudah tak mampu nak keluar daripada lubang tadi. Maka Nabi tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan lembu yang gemuk ini masuk dalam satu lubang yang kecil, lepas tu nak keluar tak boleh. Maka Rasulullah kata, inilah perbandingan umatmu ya Rasulullah, yang mana mereka itu bermulut celupa. Bermulut celupa. Bila dah bercakap, main hentam aja, main suka hati dia je cakap. Dia tak fikir benda tu menyakitkan hati orang lain ke, tak fikir. Lantaklah dia kata.
Yang penting hati aku puas kan. Macam tu. Yang penting aku puas. Jadi orang macam ni ibaratnya kan diumpamakan seperti lembu tadilah. Dia dah mengeluarkan perkataan yang pahit tadi, menyakitkan hati orang lain, mengguriskan hati perasaan orang lain. Kemudian dia tak mampu nak menarik semula. Tak mampu menarik semula perkataan tadi. Ataupun mungkin dia nak minta maaf, tapi orang tu tak tahu dah pergi ke mana dah. Dia tak jumpa lagi orang lagi. Tadi tapi kalau dapat jumpa orang tu, alhamdulillah lah. Boleh kita minta maaf lagi. Kerana manusia ni tuan-tuan dia berbagi pada beberapa golongan. Satu golongan yang buat zalim dengan Allah. Satu golongan buat zalim pada diri sendiri. Satu golongan zalim kepada orang lain. Satu golongan zalim pada Allah. Satu lagi golongan zalim pada diri sendiri. Satu lagi zalim pada manusia. Kalau zalim pada Allah, kita boleh minta ampun dengan Allah. Zalim pada diri sendiri, kita boleh bertaubat kerana kita zalim pada diri kita sendiri. Contohnya membazirkan masa, zalim pada diri sendiri. Menyia-nyiakan masa, menzalim diri sendiri. Tak? Tidak menunaikan tuntutan hak-hak anggota badan, zalim juga. Kan? Anggota badan kita pun nak rehat juga, tapi kita tak rehat, asyik kerja je. Bila masa nak rehat, mana menzalim diri sendiri. Satu lagi zalimkan orang lain. Bila zalim ke orang lain, kita kena jumpa orang tu minta maaf, betul tak? Kalau tak dapat minta maaf macam mana? Jadi maknanya kita masih lagi menanggung dosa dia. Masih lagi menanggung. Dan akhirat besok akan ada, Nabi kata, umat aku yang muflis. Akan ada umat aku yang muflis. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah maksud dengan muflis umatmu ya Rasulullah? Kan yang kami tahu muflis itu la dirhama wala dinar. Orang tak ada duit dirham ataupun tak ada duit dinar, tu muflis lah. Maka Nabi kata, bukan itu yang aku maksudkan muflis. Muflis umat aku ialah orang yang mana ada mulut tapi tak jaga mulut dia. Ada tangan tak jaga tangan dia. Asyik suka menyakitkan orang, pukul orang, sepak orang, terajang orang, fitnah orang dan sebagainya. Jadi besok, akhirat besok, jadi orang yang telah memfitnah orang lain tadi, menzalimi orang lain tadi, maka orang itu terpaksa mencari semula sesiapa yang dizalimi itu. Kalau dia dapat cari orang itu, maka segala kebaikan-kebaikan yang ada pada dia diserahkan kepada orang yang dizalim itu. Apa kebaikan yang kita pernah buat, amalan soleh yang kita pernah buat, amalan-amalan itu akan diberikan kepada orang yang dizalim itu. Kemudian orang yang dizalim itu pula, dosa-dosanya dibagi pula kat kita. Masya Allah. Dibagi pula kat kita, tuan-tuan. Akhirnya kita menjadi papa, kita menjadi miskin. Itulah sebab kata, itulah dikatakan muflis, orang miskin atau muflis maku pada akhirat besok. Kalau boleh tuan-tuan, kita janganlah jadi macam orang-orang tadilah, insya-Allah. Saya rasa sekadar tu sajalah perbincangan kita berkenaan surah Al-Merah ni. Ni pun dah lewat ni, insya-Allah. Kalau nak cerita tentang surah Al-Merah ni tuan-tuan, saya rasa semalam dua pun tak habis. Kan? InsyaAllah saya pun hanya mengisi saja, menggantikan orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, kita kongsi malam ni, insyaAllah akan sikit sebanyak dapat menambahkan pengetahuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan juga Allah Ta'ala memberkati insyaAllah kita pada bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Rajab yang mulia ini. Itulah Rajab ni bulan Allah, Syaban bulan baginda Rasulullah, dan Ramadan bulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Rajab ini ialah adanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Syaban, adanya bulan, adanya malam apa? Nisfu Syaban. Ada malam nisfu Syaban. Kalau bulan Ramadan, kelebihannya ada Lailatul Qadar. Sama-samalah kita doa, kita dipanjangkan umur kita, kita sampai kepada bulan Ramadan yang insya-Allah tak dekat lagi. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa si'anatan ya alim. Nawalana qulubana bin nuri ma'rifataka wa ftahna fa'arifin. Allahumma fakana bidin Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain la yastajab laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Lama tak buka ni. Saya Ya. Dah gemuk ni dah. gemuk. Okey dah tu. Berhati tadi sana ke? Mana? Sana. Sini. Ha. Tak nampak ni cuma Ustaz ni nama ni. ni. Ha. Nah. Allah, ya Allah.